warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam ini kita membaca kitab Aqidah An-Najin. Kita dah sampai ke muka surat 251, iaitu maka kata musannif. Maka kata musannif waqad bana laka, hingga akhirnya ditakrifkan atas menyata yang telah lalu daripada katanya ammastina'uhu jalla wa azza an kulli ma siwa, hingga sampai kepada sini artinya terkandung makna kata la ilaha illallah. Maka adalah kalam musannif itu atas takdir mudhaf, kerana bahawa yang mengandung bagi demikian segala bahagi yang tiga itu hanya senya ialah makna la ilaha illallah jua, bukan lafaz la ilaha illallah. Yang mengandungnya seperti yang diketahui pada barang yang telah lalu, dan bermula murad, iaitu tujuan dengan mengandung makna, terkandunglah makna bagi demikian itu keadaannya dengan sekira-kira diambil akan dia daripadanya atas barang yang telah lalu kenyataannya, dan bukan murad, iaitu bukan tujuan dengan dialah tadammunun yang ia dilalah, yang ia dilalah lafaz atau juzuk makna seperti barang yang tiada tersembunyi katanya bagi segala bahagi yang tiga. Artinya kerana bahawasanya sungguh masuk di bawah istighna Allah daripada tiap-tiap barang yang lain itu 11 daripada segala yang wajib, dan iaitu wujud, qidam, baqa, muhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, sama dan basar dan kalam, dan lawazimnya, iaitu yang melaziminya, dan sungguhnya masuk di bawah iftikaru kullu ma siwa ilaihi, itu segala yang tinggalnya seperti barang yang mengisyarat ia kepadanya pada barang yang telah terdahulu dengan katanya. Dan adapun berkendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya jalla wa azza, maka iaitu mewajibkan bagi Allah Ta'ala hayah hingga akhirnya. Dan maklum bahawasanya apabila wajib segala sifat ini, nescaya mustahil segala lawannya. Jadi apa yang telah kita bicarakan dulu, iaitu sifat istighna. Sifat istighna bermaksud sifat Allah terkaya, maknanya Allah tidak memerlukan kepada sesiapa pun, tetapi makhluklah, manusialah dan semuanya yang ada dalam alam ini yang memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dikatakan sifat iftikar. Iftikar iaitu semua makhluk memerlukan, menghendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud daripada apa huraian yang ditanya. Jadi diperjelaskan apabila kita kata istighna Allah, maka terdapat di dalamnya perkara-perkara, sifat-sifat yang wajib,
ya, iaitu wujud, qidam, baqa dan mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih dan sama dan basar. Dan gitu kalam dan lawazimnya, iaitu yang melaziminya, ya. Kalau sama iaitu sami'an, kaunuhu sami'an, itu yang dia kata melazimnya. Basar basiran, kalam mutakalliman, ya. Itu betul. Dan sungguhnya masuk di bawah iftikar kullu ma siwah ilaihi, itu segala yang tinggalnya seperti barang yang mengisyaratkan ia kepadanya, ya. Kalau kita tengok istighna itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, kemudian sama, basar, kalam, ya. Jadi yang bakinya itu adalah termasuk kepada iftikar, ya. Yang tak disebut kudrat, iradat, ilmu, jadi itu yang termasuk di bawah dia tekan iftikar, ya. Jadi dia kata iftikar kullu ma siwah ilahi, itu segala yang tinggalnya seperti barang yang isyarat itu kepadanya pada barang yang telah terdahulu dengan katanya. Dan adapun berkendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya, iaitu Jalla wa Azza, maka iaitu mewajibkan bagi Allah Ta'ala hayat hingga akhirnya, ya. Hayat, di sana juga ada kudrat, iradat, ilmu, ya, hingga akhirnya. Dan maklum bahawasanya apabila wajib segala sifat ini, nescaya mustahil segala lawannya, ya. Dan sungguhnya masuk di bawah istighna pula yang harus seperti barang yang mengisyaratkan ia kepadanya pada barang yang telah terdahulu dengan katanya. Dan diambil daripadanya pula bahawasanya tiada wajib atasnya Ta'ala berbuat sesuatu daripada mumkinat hingga akhirnya, ya. Memanglah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada siapa pun yang memaksa Allah supaya membuat sesuatu yang dikatakan mumkinat. Maksud mumkinat, sesuatu yang selain daripada Allah, semua dikatakan mumkinat, ya. Jadi terpulang kepada Allah nak jadikan ke nak dan tidak dijadikannya, itu terpulang kuasa mutlak, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syahdan, manakala kita ketahui segala aqaid, makna segala akidah itu terkandung di dalam makna la ilaha illallah, ya. Segala aqaid, iaitu kalau apa tu dalam kaedah lain dia kata aqaidul iman, ya, iaitu kesimpulan iman, ya. Kesimpulan iman itu berada terkandung di bawah kalimah la ilaha illallah. Maka sebab itulah diterimakan Islam orang kafir dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan beberapa syarat yang 10 yang lain akan datang sebutnya, ya. Jadi aqaidul iman berada di bawah kalimah la ilaha illallah, ya. Jadi kalimah inilah yang menjadikan seseorang itu, kalau orang yang bukan Islam lah, yang kita ni telah pun Islam, menyebut la ilaha illallah itu adalah sebagai zikir, ya, zikir yang memang ianya suatu fadilat yang amat besar, ya. Di dalam hadis mengatakan la ilaha illallah itu kalau ditimbang dunia dan seisinya, la ilaha illallah itu lebih berat, ya. Jadi itu kelebihan la ilaha illallah, ya. Jadi bagi orang yang belum Islam,
Dia menyebut semuanya itu adalah untuk menjadikan dia orang Islam, diterima Islamnya itu dengan ucapan itu ya. Tapi dengan syarat-syarat lah ya. Sebab ada orang dia boleh, orang kafir boleh sebut asyhadu la ilaha illallah kan. La ilaha illallah budak ni dia ya. Jadi dia sebut itu bukan untuk dia masuk Islam, tapi kerana ikut orang Melayu sebut la ilaha, dia pun sebut la ilaha illallah. Jadi tak jadi dia. Walaupun berapa kali pun dia sebut la ilaha illallah, tak jadi Islam dia. Ya. Di sana ada syarat 10 dia akan dijelaskan kemudian kan. Maka mengucap dua kalimah syahadah ini menepati ia ikrar akan sifat yang 20 yang wajib bagi Allah, dan menepati ia menafikan segala lawannya yang mustahil yang 20 itu, dan mengharuskan barang yang harus baginya. Dan jikalau tiada tahu akan jalan masuknya di bawah kalimah itu sekalipun, kerana makna bagi lafaz itu melazimkan akan segala perkara yang tersebut itu ya. Kita kalau tanya orang apakah ada di bawah kalimah la ilaha illallah ya, dapat jawab tidak ya. Tapi tidak jadi masalah dia, walaupun dia tidak tahu, tapi dia tahu tentang sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat mustahil dan sifat yang harus. Itu yang penting ya. Walaupun dia tak tahu yang itu ada di bawah kalimah la ilaha illallah. Sebab dia katakan tadi, maka mengucap dua kalimah syahadah ini menepati ia ikrar akan sifat yang 20 yang wajib bagi Allah, dan menepati ia menafikan segala lawannya yang mustahil yang 20 itu, dan mengharuskan barang yang harus baginya. Jadi kalau kita jumlahkan ada 20, 21, makna 41 semuanya. Yang mesti setiap orang yang baligh dan berakal mengetahuinya dan dapat mengamalkan, melaksanakan dalam kehidupan dia. Dan jikalau tiada tahu akan jalan masuknya di bawah kalimah itu sekalipun, yang penting mereka tahu yang wajib ada 20, yang mustahil 20, satu harus. Walaupun dia tak tahu benda-benda ini berada di bawah kalimah la ilaha illallah. Kalimah itu sekalipun kerana makna bagi lafaz itu melazimkan akan segala perkara yang tersebut itu. Demikian lagi pada makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Maknanya apabila kita sebut la ilaha illallah, automatik dia ada di bawahnya, di dalamnya atau terkandung di dalamnya 41 perkara ya. 20 yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat yang mustahil 20, sifat yang harus ada 1. Itu dia katakan terkandung di bawahnya, melazimi 41 perkara ni di bawah kalimah la ilaha illallah. Kemudian demikian lagi pada makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk pula 16 akidah di bawah seperti kata musannif ya. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah fayadkhulu fihi al-iman bisairil anbiya al-malaikah alaihimus salatu wassalam wal kutubi as-samawiyah wal yaumil akhir, li'annahu alaihi salatu wassalam jaa bitasdiqi zalika kullu. Artinya adapun kata kita la ilaha illallah itu maka masuk di dalam barang yang telah lalu sebutnya, dan adapun kata kita Muhammad Rasulullah maka masuk di dalamnya beriman dengan sekalian anbiya ya. Perkataan Muhammad Rasulullah itu terkandung di dalamnya beriman
dengan sekalian para nabi-nabi dan rasul. Begitu juga para malaikat alaihimussalatu wassalam, sekalian kitab yang turun dari langit, dan hari kiamat, kerana bahawasanya Nabi alaihimussalatu wassalam datang ia membenarkan yang demikian itu sekaliannya. Ya. Walaupun kitab yang ada pada kita hanyalah Al-Quran, ya. Kitab-kitab yang lain, ya, kita tak dapat, ya. Kita tidak ada, ya, yang boleh dia yang bahasa kitab-kitab lain itu dalam bahasa Ibri, ya. Jadi kita yang tak tahu bahasa itu tak tahulah, ya. Dan kita nak dapat kitab tu pun bukan mudah, ya. Tapi orang mana pun ada dia orang viralkan bentuk bacaan, ya, kitab Tauratnya, Injilnya memang berlainan dengan Al-Quran, ya. Dan Al-Quran kalau dibaca senang kita dengar, tapi kalau kitab yang lain itu dia orang bacakan juga, tapi tak sedap dengarnya. Dia orang ada viral kan, kalau kita dengar pun tak menyedapkan dengarnya tu kan. Atau boleh dapat tidak. Saya ambil dapat saya ini dia. Kalau dengarlah dia punya bacaan, kita pun heran juga lah. Ini data ilahan, ini perbezaan membaca Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Tak tahu apa, kita pun tak tahu apa cerita dia. Jadi itu bentuk bacaan dia. Kalau Quran, tak Quran. Jadi Al-Quran itu kita dengar rasa maknanya sukalah, kan? Tapi kalau tadi dia punya sebutan tu tak tahu apa benda lah, macam bacaan apa lah, Allah alam, ya. Jadi itu beza antara kitab, ya, Al-Quran dengan kitab kitab yang lain-lain yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi apabila kita sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, termasuk dalamnya 6 daripada rukun iman tu, masuk ke dalamnya. Muhammad Rasulullah termasuk dalamnya rukun iman yang 6 itu. Jadi inilah 4 dia tu, dan kata Muhammad Rasulullah maka masuk di dalamnya beriman dengan sekalian anbiya dan malaikat alaihissalatu wassalam dan sekalian kitab yang turun dari langit dan hari kiamat, kerana bahawasanya Nabi alaihissalatu wassalam datang ia membenarkan yang demikian itu sekaliannya. Itu kita tak kenal pun Taurat, Injil apa semua, tapi Rasulullah membenarkan semuanya itu. Itu juga hari kiamat yang kita, itu semua dikatakan perkara-perkara sam'iyat, iaitu yang kita dengar
daripada Rasul, Rasul yang memperjelaskannya. Okay. Ini 4, dan lagi akan datang yang wajib bagi Rasul itu 3 dan harus 1, jadi 40, dan dihimpunkan dengan yang 40 itu jadi 8, dan lawannya 80 jadi 16. Inilah yang masuk di bawah makna Muhammadur Rasulullah. Maka kata musannif, fayadkhulu fihil iman. Jadi apabila kita mengetahui semuanya itu, maka adalah iman di dalam diri setiap orang itulah. Kalau dia tahu dah, kalau dia pelajari. Kalau dia tak pelajari, tak ada lah. Dan itu adalah kewajipan bagi setiap kita yang beriman, yang berakal dan baligh, mesti mengetahuinya untuk kita mendapatkan iman yang sempurna. Itu dikatakan aqaidul iman, iaitu iman yang tersimpul kuat. Bermula makna iman itu tasdik hati, dengan demikian itu dan tiada tersembunyi bahawa yang demikian itu lebih atas maksud daripada menyatakan termasuk aqaid yang tersebut pada barang yang telah lalu. Di bawah demikian, yang dimaksud pada hakikat itu iaitu kata musannif wa yukhadhu minhu wujubu sidqir rasul. Jadi kita yang dikatakan iman itu, apakah maksud iman? Iman itu bermakna tasdik hati, dengan demikian itu. Maksudnya apa? Kita yakin di dalam hati kita tentang rukun iman yang 6 itu, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada para malaikat, percaya kepada para nabi dan rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada hari akhirat. Jadi kalau ada keyakinan tasdik di dalam diri seseorang, maka dia kata telah pun ada iman di dalam diri dia. Itu yang dimaksudkan dengan iman itu. Bermula makna iman itu tasdik hati, dengan demikian itu iaitu rukun iman, dan tiada tersembunyi bahawa yang demikian itu lebih atas maksud daripada menyatakan termasuk aqaid yang tersebut pada barang yang telah lalu. Di bawah demikian yang dimaksud pada hakikat itu iaitu kata musannif wa yukhadhu minhu wujubu sidqir rasul. Maknanya apabila kita sebut iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar, wajib dia mesti beriman kepada Rasul. Sebab apa? Rasul lah yang menyampaikan kepada kita semuanya itu. Itu sebab dia katakan wa yu'khadhu minhu wujubu sidqir rasul. Kita ambil daripada apa yang dibahaskan itu, wajib benarnya para nabi dan rasul menyampaikan kepada umatnya. Dan tiada syak bahawa membenarkan penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bahawasanya Rasulullah dengan sebab barang yang menunjukkan atasnya oleh mukjizat yang tiada dapat kita hinggakan dalil ataupun hujah yang kita kata wajib benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, alasannya apa? Kerana adanya mukjizat yang tidak terkira banyaknya yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda benarnya para nabi dan rasul itu kerana adanya mukjizat. Para nabi, setiap nabi sentiasa ataupun memang Allah berikan, kurniakan mukjizat itu. Dan mukjizat ini adalah suatu ilmu yang paling tinggi nilai dia lah. Dianya ilmu yang Allah kurniakan kepada
para nabi dan rasul, ya. Tidak diberi kepada orang lain. Walau macam mana pun, kalau kita tengok apa yang berlaku di antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir, katakan, Nabi Musa satu hari dia memberi ceramah, ya, dan dia bertanya kepada Bani Israel, siapakah yang paling alim, dia kata, ya, dalam zaman dia tu. Tak ada seorang pun jawab. Maka dia katakan dialah orang yang paling alim. Tapi apabila dia mengatakan sedemikian, Allah memberi teguran kepada dia. Allah kata apa? Di sana ada seorang hamba Allah yang lebih alim daripada kamu, ya. Itu Nabi Khadir, ya. Jadi Nabi Musa, ada orang paling alim daripada aku. Maka dia minta, ya Allah, berilah peluang aku nak jumpa dengan dia, ya. Dalam surah Al-Kahfi disebut, cerita panjang lebar. Jadi Allah kata, kalau kamu nak jumpa dia, kamu pergi ambil ikan, ya. Ikan ini ikan yang dia bawa berjalan untuk makan apa semua. Maknanya ikan yang telah dimasak ataupun dah digoreng apa semua, ya, matilah, ya. Jadi Allah kata, apabila ikan ini nanti hilang, kamu akan dapatlah jumpa dengan hamba aku ini, atau Nabi Khadir itu, ya. Jadi dia berjalanlah, dia bawa satu khadam dia. Maka sampailah satu ketika dia berehat dekat batu apa semua. Kemudian ikan ini melompat keluar daripada bekas itu. Jadi masa itu Nabi Musa tertidur sebab penat berjalan jauh, kan. Tapi dia punya khadam tu tahu, ya, ikan itu melompat keluar, ya. Dan apabila dia menyambung perjalanan, dah sampai satu tempat apa semua, dia dah rasa lapar, maka dia minta kepada teman dia tu, minta mana dia makanan kita tadi. Lalu teman dia mengatakan, sebenarnya apa yang berlaku memang menghairankan. Ikan yang kita bawa itu melompat keluar daripada bekas. Nabi Musa kata, kalau macam itu, itulah tempat yang aku nak cari. Dia pusing balik pergi cari tempat itu. Sampai di situ dia betul-betul berjumpa dengan Nabi Khadir. Jadi dia katakan, wahai Khadir, aku nakkan ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Ya, memang Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan ilmu itu. Tapi Nabi Khadir kata, sebenarnya ilmu aku ni, yang Allah beri untuk aku, dan ilmu yang ada pada engkau tak ada pada aku. Itu Nabi Khadir kata. Tapi tak apalah, dia kata, aku nak ikut engkau, untuk mungkin nak mendapatkan pengalaman dan apa semua, ya. Tapi Nabi Khadir kata, kamu tak akan mampu bersabar mengikut aku, dia kata. Diberikan alasan Nabi Khadir kepada Nabi Musa, engkau tak akan sabar, ya, apabila mengikut aku berjalan dari satu tempat ke satu tempat, dia kata. Jadi itu keadaan Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Memang akhirnya dia tak berjaya nak mengikut sebagaimana apa yang Allah kurniakan kepada Nabi Khadir, ilmu. Sebab Allah berikan kepada Nabi Khadir itu ilmu ghaib, ya. Maknanya dia tahu benda yang belum berlaku tu dia tahu, ya. Macam dia naik kapal, dia boleh pecahkan kapal itu, ya. Dan dia tahu sebab kapal ini nanti kalaulah tak dipecahkan, ada pengumpak, akan raja yang zalim akan mengambilnya, kata. Kemudian dia berjalan, jumpa budak kecil apa semua tengah bermain, budak ni cantik rupa apa semua, dia boleh
bunuh budak ni. Nabi Musa lagi tak tahan, macam mana kau boleh bunuh orang macam ni, kan ada salah pun, kenapa kamu bunuh? Jadi itu Nabi Hadir kata, engkau memang tak boleh sabar, sebab engkau nak ikut aku, kata boleh ikut, tapi jangan komplain apa-apa, jangan kata apa-apa, okay? Aku akan ceritakan apa yang sebenar di sebalik peristiwa itu, tapi itulah, kerana dia manusia biasa, tengok sesuatu yang, kalau katalah kapal tadi, dia tengah berada dalam laut, tiba-tiba dikopakkan, takkan nanti masuk air ke dalam kapal apa semua, kan menjadi masalah kepada penumpang. Tapi itu Nabi Hadir mempunyai hikmah, dia boleh buat begitu. Begitu juga budak yang cantik itu tadi, dia bunuh. Nabi Musa tak tahan, tak patut kamu bunuh ni. Tak apalah, kata inilah apa, sekali lagi kamu tegur, kamu tak akan boleh ikut aku. Jadi budak ni tadi, kerana dia kata bapa dia seorang yang soleh, keluarga soleh, keluarga yang baik, tapi budak ini dia kata bimbang, apabila dia dewasa dia boleh menguasai ayah dan ibunya menjadi orang yang tidak beriman. Itu keterangan daripada Nabi Hadir. Kemudian dia berjalan sampai satu kampung, dia dah lapar, minta makan kepada orang kampung tak bagi. Orang kampung tak bagi. Kemudian ada tembok atau rumah yang nak runtuh, maka Nabi Hadir dengan kekuasaan yang Allah bagi, dia boleh betulkan balik rumah yang nak roboh tu. Maka Nabi Musa kata, kalau macam tu kita minta makanlah upah daripada apa yang kita buat ni. Maka Nabi Hadir kata, inilah penghabisannya, kamu memang tak sabar. Jadi sampai sinilah sahaja dia kata perhubungan kita. Maka Nabi Musa maknanya seolah gagal dia nak dapat ilmu sebagaimana Nabi Hadir itu. Jadi itu tentang sebab Nabi Musa diberi mukjizat, kan? Memang kalau nak kirakan mukjizat itu lebih tinggi nilai dia, tapi yang Nabi Hadir ni Allah bagi min ladun ilman, daripada sisi Allah dikurniakan ilmu itu. Nabi Hadir tak adalah dapat mukjizat seperti Nabi Musa. Nabi Musa mukjizat dia apa? Tongkat. Tongkat yang ada pada dia itu, apabila diperintahkan oleh Allah suruh buat itu, buat ini, semuanya akan berlaku, kan? Macam dia nak menyeberang laut, tak ada kapal, maka Allah suruh wadrib, dia kata, pukullah laut itu dengan tongkat kamu, maka terus laut itu boleh jadi berpisah, lowong boleh dijalani sampai lepas sana. Firaun datang nak kejar Bani Israel ini, di dalam tengah-tengah laut itu Allah tautkan balik. Jadi itu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia tak adalah jadi masing-masing ada kelebihan lah. Nabi Hadir ada kelebihannya, Nabi Musa pun ada kelebihannya. Tapi walaupun Nabi Musa hendakkan sebagaimana ilmu yang ada pada Nabi Hadir itu, tapi akhirnya tak berjaya lah, kan? Sebab menuntut ilmu tu asasnya kena sabar, kan? Tapi kalau tak sabar, tak dapatlah, tak berjaya lah. Okey, jadi itu tentang para nabi-nabi dan rasul-rasul. Wajib kita beriman. Rasulullah lah yang memberitahu melalui ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran cerita Nabi Musa ni amat banyak disebut. Okey. Jadi dia kata Rasul memang diberikan mukjizat yang banyak, dan mukjizat itu tanda dia sebagai seorang Rasul. Sesiapa sahaja nak mengaku menjadi Rasul,
mesti ada mukjizat, ya. Jadi Rasul Melayu tu yang di Selangor tu, ya, dia mengaku jadi rasul, ya. Rasul Melayu dia kata. Setiap kaum itu ada rasul, dia kata. Jadi dialah rasul kaum Melayu, ya. Tapi mana kamu punya mukjizatnya, ya. Jadi itu semua ajaran yang menyeleweng, ya. Jadi tak boleh. Kalau siapa sahaja nak mengaku menjadi rasul, tunjukkan mukjizat. Barulah boleh diterima, pengakuan dia, kan. Okey. Jadi memanglah selepas Rasulullah tak ada lagi para rasul-rasul yang didatangkan oleh Allah, ya, melainkan nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah di akhir dunia nanti, nak kiamat, maka dikatakan Nabi Isa akan diturunkan. Jadi dia menunjukkan atasnya oleh mukjizatnya yang tiada dapat kita hinggakan, makna banyaknya Allah kurniakan mukjizat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga binatang boleh bersyahadah, pokok tamar pun boleh, bersyahadah, ya, mengaku, ya. Dan kalau kita tengok batang tamar yang telah lama dipotong, Rasulullah jadikan mimbar dia. Tapi apabila mimbar nak ditukar, batang tamar ni merenyet menangis, ya. Jadi Rasulullah kata kalau tak ditahan, mimbar ini sampai hari kiamat dia akan menangis, dia kata. Tapi dengan kelebihan yang ada pada Rasulullah, maknanya dia dapat, melegakan tangisan batang tamar ini. Kita hinggakan, tidak terhingganya, dia itu melazimkan ia membenarkan dengan tiap-tiap barang yang mendatangkan ia dengan dia, seperti sekalian anbiya alaihimus salatu wassalam, ya. Maknanya apa sahaja yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, hendaklah kita ambil dan imani, terima dengan tanpa kita menyoal, ya. Itu sebab dia katakan sikap orang yang beriman, sami'na wa ata'na, ya. Kami dengar dan kami patuh. Itu sikap kita terhadap apa sahaja yang didatangkan oleh Rasulullah, para nabi-nabi dan rasul-rasul, dan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang perbahasan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dan sifat-sifat yang mustahil dan sifat yang harus, dan di mana tempatnya, letaknya semuanya ini adalah di bawah kalimah asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Jadi itu sebab kalimah la ilaha illallah ini memang mempunyai, orang kata, kelebihan hikmah. Itu sebab Rasulullah kata man akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah, ya. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, barang siapa akhir hayat dia dapat menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke syurga. Jadi la ilaha illallah itu tadi kita dah lengkap, ya, tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil dan sifat yang harus, dan juga, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil dan sifat yang harus, ya. Dah ada dah di dalamnya dikatakan aqaidul iman, iaitu iman yang tersimpul kuat, ya. Jadi itulah sebabnya wajib kita semua mengetahui supaya iman kita kokoh, ya, mantap. Tidak boleh sesiapa pun menggugat keimanan yang ada, ya. Kalaulah benar-benar dia memahami dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan dia.
Kemudian tajuk khususnya para anbiya dan para rasul, ya, beriman kepada para nabi-nabi dan juga para rasul-rasul. Jadi insya-Allah kita berhenti sekarang dulu. Seorang saat kita sambung pada 2 minggu akan datang. Wallahu a'lam. Ada nak tanya apa-apa? Ya. Dia itulah dia katakan Nabi Hadir dia dapat tahu bahawasanya budak yang dibunuh ini mempunyai kedua ibu bapa yang soleh, maknanya kedua ibu bapa yang taat patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat faham dengan keadaan budak ini. Dia katakan dah dewasa besok dia dapat merubah kedudukan bapa dia yang soleh itu tadi, ya. Jadi dia bimbang dia boleh membawa kepada kekufuran, ya. Ibu bapa ini nanti jadi orang yang tidak lagi soleh, tidak lagi beriman. Itu sebab dia bunuh, ya, budak itu, ya. Sebab anak memang boleh menyebabkan bapa boleh rosak dari segi akidah dan keimanan dia sebab terlalu kasih dan sayangnya, ya. Melainkan para sahabat radhiyallahu anhum memang ibu bapa dia kafir, tapi mak bapak dia kata kalau kamu tak ikut penyembahan berhala ni aku tak akan makan, aku tak akan ada macam tu. Tapi para sahabat tetap berhala ni memang tak betul, memang batil, memang tak boleh nak disembah, maka dia tetap walaupun mak bapak dia suruh tetap berada di atas kekafirannya, dia tolak semua kan. Jadi itu ada sikap-sikap setengah, tapi itulah maknanya Nabi Hadir ni dia boleh baca tu masa depan budak ni. Mungkin dia merosakkan dia tu ibu bapanya yang beriman itu. Jadi itu memang kelebihan yang Allah beri. Itu sebab apa yang dia buat itu, Nabi Hadir kata semuanya di kehendak Allah. Bukan makna Allah dah kurniakan kepahaman itu kepada dia. Dia apa nama, kalau dalam suratul Kahfi itu memang disebut bahawasanya apa yang dia lakukan itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi apa nama, dia buat itu adalah kerana perintah juga daripada Allah, ya, bukan kehendak dia sendiri juga, ya. Jadi itu zaman dia, zaman sekarang tak boleh lah buat macam tu kan. Okey, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahdana wa karabatin lana fi dinina ma'ah likutin sa'alaka rabbi wafiqna wafiqkum lima tadi kaulan wa fi'lan karamna wa rizqan kulla halalan daima al-akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nafa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akram bil ridha minkal uyun wa bi rabbana kulla duyun ka'ba anta atiyana rusulul manun wa fil istura anta kama ma'an satar wa salatullahi ta'ala mustafa منير الحق دعنا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الورى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار وفي رضاك ولا تولنا لأن سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.